Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali, berkenaan dengan penerangan projek bagi-bagi yang kedua. So, bahagian yang pertama saya terang bagaimana kita nak mengira jumlah unit kegunaan, charge semasa, jumlah bayaran bil. Okey, sekarang ni kita melihat kepada requirement yang seterusnya, apa yang perlu dilakukan ataupun operation ataupun fungsi yang perlu ada di dalam projek ini. Okey, kita melihat kepada part A, iaitu operasi yang pertama. So, dalam sistem ni dia kena ada operasi add ataupun store. Add ataupun store dia merujuk ke benda yang sama. Okey, benda yang sama, iaitu dalam kes ni add or store data into file. Okey, file nanti you akan belajar kemudian. Contohnya di mana okey, inilah contohnya file processing. Okey, file processing iaitu pada minggu yang ke-12 dan ke-13. So you akan belajarlah sama ada text file ataupun binary file. Okey, so kita akan simpan data secara kekal di dalam file. Okey. Okey. So apakah data yang you akan simpan dalam file? Okey, contoh kat sini adalah refer kepada 1.1a. Kat sini lah bermaksud semua data yang di sini. So you akan simpan data ke dalam file. Okay, display an appropriate message when data has been saved successfully into file. Bermaksud setelah data telah disimpan di dalam file, so sistem mesti dah mengeluarkan satu message yang user friendly yang mengatakan data telah disimpan. Kemudian ini adalah operasi yang pertama ataupun fungsi yang pertama, store. Kedua adalah search, carian. Itu sistem ni, you boleh membuat carian ada dua keadaan sini, so you boleh pilih salah satu lah. So, search by nombor akaun pengguna ataupun search by nama pengguna. Okay. So if found bermaksud jika rekod dijumpai ataupun jika nombor akaun pengguna ataupun nama pengguna dijumpai, all information about the search record will be displayed. So macam dalam OL lah, kalau saya nak cari nombor matrik student, kalau ada dia akan display record yang berkenaan dengan matrik tersebut. Kalau tidak dia akan display, dia akan letak message lah yang mengatakan data tak dijumpai. If data is not found, jika data tidak ditemui, contoh nombor akaun pengguna tak wujud dalam simpanan file tersebut, so sistem akan display an appropriate message. For example, data is not found. Okay, itu contohnya. Itu searching by nombor akaun pengguna ataupun nama pengguna. Yang seterusnya adalah display all records. Display all records adalah display ke semua record ataupun pengguna yang telah disimpan di dalam file. Okay, display all record that you have saved into file. Okay. So kalau ada 5 records atau 5 pengguna, so you akan display lah. You akan display ke semua maklumat. Display all record. Semua maklumat, apa maksud all? Okay, display all record that you have saved into file. So you boleh display semua lah. Okay, yang ada di sini. Kemudian, okay, display all records. Kemudian edit ataupun update. Okay. Before editing, you are required to search first. Ini proses yang biasa, yang normal. Sebelum you nak edit, you kena membuat proses searching atau proses carian terlebih dahulu. Search can be done through nombor akaun pengguna atau nama pengguna. Sama seperti pada operation 4B itu, search by nombor akaun pengguna atau nama pengguna. When a record is found, so you can edit the records and display an appropriate message. Apa maksudnya? Bila record dijumpai berdasarkan kepada nombor akaun pengguna, kemasukan nombor akaun pengguna ataupun nama pengguna,
So dia akan display maklumat ini. Semua maklumat ni. So di sini you boleh buat perubahan. Boleh buat perubahan. Kemudian while the data or while the record is not found, display an appropriate message. Apapun sebelum nak melakukan proses edit, kena buat searching terlebih dahulu. Kemudian delete, nak delete data ataupun nak remove data, nak hapuskan data daripada file. Sama seperti edit, before deleting a record, you are required to search first. Then you can delete the record and display an appropriate message. Sebelum tu edit, when a record is found, you can edit the record and display an appropriate message. Apa contohnya? Contohnya bila you dah edit, so you akan keluarkan satu message yang mengatakan this record has been updated successfully. Sama seperti delete. Before deleting a record, you are required to search first. So search by nama akaun pengguna ataupun nama pengguna. Then you can delete the record and display an appropriate message. Maksud kalau data yang you nak delete tu dijumpai, so dia akan terus delete dan dia akan keluar satu message. Contohnya, the data has been deleted or the record has been deleted successfully. But when the record is not found, display an appropriate message. Data tak dijumpai, so the data is not found. Kemudian the next function is reset. It is only can be used when you apply the GUI. So benda function ni akan dilakukan dengan menggunakan GUI. So GUI nanti you akan belajar contoh di mananya. GUI, GUI akan disentuh ataupun akan diajar. GUI, Graphical User Interface, diajar sebelum file processing, iaitu pada minggu ke-10 dan ke-11. So exit, it will exit from the system of GUI system. So sama seperti reset. So you akan menggunakan GUI system. So akan ada satu button, bila you klik, so dia akan keluar daripada sistem tersebut. Nanti you akan belajar di dalam chapter GUI, Graphical User Interface. Itu sahaja untuk fungsi yang you kena ada di dalam projek ini. Add data, search, display all records. Display all records ni you pilihlah mana-mana maklumat yang penting-penting. So tak semestinya you akan display ke semua sekali, sebab kalau ikut kat sini banyak maklumat yang telah disimpan. So you boleh pilih yang penting-penting. Contoh tarikh bil, nombor akaun pengguna, nama pengguna, alamat pengguna, kemudian tunggakan mungkin, ataupun bacaan meter dahulu, bacaan meter sekarang, jumlah unit kegunaan, jumlah unit kegunaan, cas masa dengan jumlah bayaran bil tak boleh diedit, sebab ketiga-tiga ni akan dikira secara automatik berdasarkan kepada bacaan meter. So last sekali kita tengok apa yang requirement yang you kena ada. Your project must fill all the requirements above and must apply the concept of user-defined class. User-defined classes. So dalam projek ni, so paling kurang you kena ada 3 kelas. 3 kelas. Contoh nanti saya akan ajar you. Yang pertama kelas untuk file operation, kita nak add, delete, update, itu satu kelas. Kemudian kelas user interface, satu kelas, dan satu ialah kelas yang mengandungi getter and setter method. Itu adalah 3 kelas yang utama yang kena ada. Saya ulang balik, satu kelas adalah kelas yang berkenaan dengan kelas user interface. Kemudian kelas user interface, kemudian kelas yang ada file operation, contoh you nak add, delete, update yang melibatkan file. Kemudian
yang last sekali adalah kelas yang mempunyai getter and setter method. Getter and setter method and also constructor. So dalam satu kelas ni, you kena buat satu kelas yang ada constructor, getter method and setter method. Getter constructor ni tujuannya untuk kita nak simpan data dalam objek. Getter kita nak retrieve atau kita nak access data. Setter kita nak edit data. Exception handling nanti juga ini you akan belajar kemudian di mana ya exception handling di sini sebelum graphical user interface. Okey. Kemudian silap. Kemudian graphical user interface, you akan belajar nanti selepas exception handling. Di sini. Kemudian file processing. File processing. Dalam file processing ni kita boleh menggunakan text file text ataupun binary files. Kita pulang pada UL. Okey. Sama ada nak buat text file ataupun binary file. So nanti you akan tengoklah. Bila you dah belajar file processing, you akan tentukan file mana yang lebih senang untuk you nak guna. Kemudian array of object or list of object. Sini you boleh gunakan array of object ataupun list of object. Array of object ni selalunya ini adalah kemestian array of object. Penggunaan objek. Array of object ni contoh you boleh gunakan array list. So nanti saya akan ajar tu array list ataupun list of object ataupun disebut sebagai linked list. So ini adalah kelas linked list dan kelas array list yang telah dibuat oleh Java developer. So kemudian last class system must be user friendly. Display an appropriate message for every operation. So maksud kalau data dijumpai, you keluar. Kalau data tak dijumpai, keluarkan satu message yang sesuai. Sebab sistem ni akan berkomunikasi dengan pengguna sistem tersebut. Okay. So display an appropriate message for every operation either successful or not successful. Contoh you simpan data dalam file, so lepas tu you akan keluarkan message data has been saved or data has been stored into file successfully ataupun data is not found. So it means that your system will interact with a user. Last sekali bonus mark if you apply the concept of inheritance or polymorphism. Dalam kes ni this quite not too difficult, but if you want to apply the concept of inheritance, you must think about it. So kalau you nak gunakan inheritance, berjaya saya akan bagi bonus mark. Itu saja penerangan bagi projek yang you akan buat nanti. So nanti saya akan guide you face by face. Assalamualaikum dan salam.